Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ismi Qaizur An-Naim bin Ahmad Radhi, Raqam Talib 067421. Hari ini saya akan menceritakan tentang apakah itu sunnah dan bid'ah dan bagaimana bid'ah ini berdosa. Kita tengok lafaz sunnah. Apakah maksud lafaz sunnah? Sunnah dari segi bahasa ialah suatu jalan, manakala dari segi syarak pula ialah jalan yang diredai Allah Subhanahu wa taala dalam agama, iaitu yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang lainnya yang faham terhadap agama dari kalangan para sahabat. Kerana ada hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, hendaklah kalian berpegang kepada sunnahku dan sunnah khulafa' ar-rasyidin setelahku. Sunnah secara tradisinya adalah ajaran yang dianuti oleh pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik para wali maupun ulama. Bahkan dilakukan juga oleh golongan biasa yang berpegang teguh pada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kita tengok pula apakah itu bid'ah. Bid'ah dari sudut Islam bermaksud mencipta sesuatu yang baru dalam urusan agama, seolah-olah ia sebahagian daripadanya, malah tidak pula secara diskursif, iaitu pemikiran deskriptif, penjelasan atau tahap hakiki. Kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatha fi amrina haza ma laysa minhu fahuwa raddun." Barang siapa yang menciptakan suatu hal baru dalam urusan kami, yakni urusan agama yang bukan sebahagian dari agama, maka ia tertolak. Bid'ah itu tindakan yang mengada-adakan dalam urusan agama, lebih pada soal praktik ibadah seperti syarat, rukun, tata cara dan bacaan. Jika kita menambah dalam syarat, rukun, tata cara dan bacaan tadi, itulah bid'ah. Kita harus beribadat seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, tanpa menambah atau menguranginya. Seperti dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Wa kullu muhdatsatin bid'atun." Yang bermaksud setiap perkara yang diadakan itulah bid'ah. Terdapat dua aliran yang membincangkan tentang bid'ah ni. Aliran pertama, mereka membahagikan bid'ah kepada dua, iaitu bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah. Manakala aliran kedua, mereka berpendapat ke semua bid'ah yang ada dalam agama adalah tercela. Imam Asy-Syafi'i ketika mana beliau menguraikan pengertian bid'ah ni, beliau telah menyatakan bid'ah itu dua, iaitu bid'ah mazmumah, bid'ah yang tercela, dan bid'ah mahmudah, bid'ah yang terpuji. Jika seiring dengan sunnah, ia dianggap sebagai mahmudah, manakala jika bercanggah, ia dianggap sebagai mazmumah. Daripada pengertian ini, Ibnu Abdul Salam telah menguraikan pengertian bid'ah kepada hukum, iaitu berbahagi kepada 5: wajib, haram, sunnah, makruh dan mubah. Okey, kat sini kita tengok contoh dia macam mana. Okey, yang pertama bid'ah wajibah. Contoh dia seperti belajar ilmu nahu, mempelajari lafaz-lafaz yang qorek, baik yang terdapat dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Bid'ah muharramah, yang haram. Contohnya seperti aliran Qadariyah, Jabariyah dan Mujassimah. Bid'ah mandubah, bid'ah yang sunat, seperti memperbaharui sistem pendidikan pondok dan madrasah-madrasah, juga segala bentuk kebaikan yang dikenal pada zaman generasi pertama Islam. Kita tengok bid'ah makruh, bid'ah yang makruh. Contoh dia berlebih-lebihan, menghiasi masjid, menghiasi mushaf dan sebagainya. Kita tengok pula yang mubah, yang harus, seperti bersalaman selesai solat subuh dan asar, membuat lebih dalam makanan dan minuman, pakaian dan sebagainya. Okey, kita tengok pula masyarakat Nusantara yang berpegang teguh dengan ajaran ahli sunnah wal jamaah dan macam mana bid'ah ni muncul dan berleluasa. Okey, umat Islam Nusantara pada mulanya adalah satu mazhab yang mempunyai kaedah mengambil undang-undang yang sama. Dalam perundangan mengambil Imam Asy-Syafi'i, dalam teologi mengambil daripada Imam Abu Hasan Asy'ari, dalam tasawuf pula mengambil Imam Al-Ghazali. Pada tahun 1330 Hijrah, pelbagai muncul trend dan pendapat yang bercanggah. Sebahagian dari mereka adalah salafi, berpegang kepada ulama salaf dan berpegang teguh pada mazhab yang jelas, seperti memenangi kitab-kitab mu'tabar,
mencintai keluarga Nabi, para wali, dan orang yang bertakwa dan memohon keberkatan sama ada semasa hidup ataupun sudah mati. Ada juga yang mengikut pemikiran Muhammad Abdul Rashid Ridha, dia melakukan pembaharuan. Ahmad bin Taimiyah, Ibn Qayyim al-Jauzi, mereka melarang apa yang disyariatkan oleh Islam, iaitu ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW, insya-Allah. Dan mereka sentiasa bercanggah dengan pendapat kumpulan lain. Ibn Taimiyah pernah berkata dalam karangannya Al-Fatawi bahawa orang yang berziarah ke makam Nabi dan meyakini sebagai ketaatan sudah tentu diharamkan. Okey, kita tengok pula kata Syekh Muhammad Bahis Al-Hanafi Al-Mu'ti dalam kitabnya Al-Tahrir Al-Fuadi min Danas, bahawa golongan ini menguji ramai umat Islam, baik salaf maupun khalaf, dengan banyak sangat fitnah yang mereka lakukan. Mereka sebenarnya adalah aib dalam Islam dan merosakkan Islam. Golongan seperti ini kita sebagai umat Islam perlulah menjauhinya. Okey, sekian saja daripada saya. Seterusnya kita akan dengar penjelasan daripada rakan-rakan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. InsyaAllah dalam video ini saya akan membincangkan tentang fasal 3 dan fasal 4. Fasal 3 berkenaan tentang khifah kaum salafus salih, penjelasan tentang sawadul a'zam di zaman sekarang dan pentingnya menganut salah satu 4 mazhab. Sawadul a'zam merupakan kelompok besar. Mereka itu adalah golongan kaum salafus salih yang mengikuti ulama Mekah, Madinah dan Al-Azhar yang di langit. Rasulullah SAW bersabda, maksudnya sesungguhnya Allah tidak akan mengumpulkan umatku atas kesesatan. Pertolongan Allah akan diberikan kepada jamaah, dan orang yang keluar dari jamaah maka akan berada dalam neraka seorang diri. Hadis riwayat At-Tirmizi. Imam At-Tirmizi berkata maksud jemaah di sisi ahli ilmu ialah ahli fiqh, ahli ilmu dan ahli hadis. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah ada lafaz tambahan iaitu, jika terjadi perbezaan pendapat hendaklah kalian berpegang kepada sawadul a'zam bersama-sama faham yang benar dan para pengikutnya. Imam Al-Munawi rahimahullah berkata, maksudnya hendaklah kamu mengikut majoriti orang Islam. Artinya mereka wajib mengikut jumhur orang Islam kerana itu adalah hak yang wajib dan kewajiban ini sabit yang tidak ada khilaf padanya. Dalam memilih untuk beramal dan mengambil hukum hakam, kita diperintahkan untuk mengikut pandangan ramai atau pandangan majoriti. Siapakah majoriti itu? Majoriti itu ialah ahli ilmu, yakni ulama yang benar di kalangan mujtahid yang dipanggil sawadul a'zam. Sebab itu ada istilah ijma' dan ittifaq yang merujuk kepada pandangan ramai atau kesepakatan mujtahid dan ulama. Kita ditegah mengikut pandangan ganjil, pelik, berseorangan atau disebut syadz. Dalam kitab Jami' Shaghir menyebutkan, sesungguhnya Allah telah melindungi umatku untuk berkumpul atas kesesatan. Hadis riwayat Ibnu Abi Asim. Majoriti para ulama merupakan pengikut kepada 4 mazhab yang muktabar, seperti telah diberikan contoh oleh penulis. Imam Bukhari merupakan pengikut mazhab Asy-Syafi'i. Antara yang menyatakan tersebut ialah Tajuddin As-Subki di dalam kitabnya Tabaqat Asy-Syafi'iyah Al-Kubra. Contoh seterusnya ialah Imam Asy-Syibli yang merupakan pengikut mazhab Maliki, Imam Al-Jariri bermazhab Hanafi dan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bermazhab Hambali. Bertaklid kepada salah satu mazhab mengikut majoriti ulama adalah wajib kepada orang awam kerana orang awam tidak jelas tentang hujah, yakni dalil, dan hujah juga tidak sampai kepada mereka disebabkan ketiadaan ilmu akan hal tersebut. Imam Al-Ghazali berkata, menjadi kewajipan ke atas orang awam untuk meminta fatwa dan mengikut para ulama.
Setakat itu untuk fasal 3. Seterusnya kita pergi kepada fasal 4, iaitu wajib taklid bagi orang yang tidak mampu ijtihad. Taklid menurut Kamus Dewan ialah pegangan pada pendapat ahli hukum yang muktabar. Jumhur ulama usul pula menakrifkan taklid sebagai mengikuti perkataan atau perbuatan orang lain tanpa meneliti dalilnya atau penerimaan hukum hakam daripada seorang imam tertentu. Menurut para ulama, setiap orang yang tidak mampu berijtihad wajib mengikuti pendapat ulama ahli ijtihad. Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 43, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Maksudnya, maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Ayat suci ini menjadi dalil bahawa orang-orang Islam yang tidak mengetahui sesuatu masalah agama hendaklah bertanya kepada alim ulama dan ahli pengetahuan agama. Maka wajiblah bertanya bagi orang yang tidak mengetahui, dan hal yang demikian ini disebut taklid kepada orang alim. Ayat di atas adalah umum bagi setiap orang, yakni setiap hal yang belum diketahui. Kebanyakan negara di Asia Tenggara, khususnya di Malaysia, telah bertaklid dengan mazhab Asy-Syafi'i. Orang awam tidak harus selalu mengikuti mazhab tertentu pada semua keadaan yang dia lalui. Seperti orang yang mengikuti mazhab Asy-Syafi'i tidak harus baginya mengikuti secara terus-menerus, tetapi dibolehkan berpindah ke mazhab yang lain. Tidak dinafikan. Kadang-kadang kita juga bertaklid dengan mazhab lain dalam beberapa perkara seperti dalam urusan jual beli dan bayaran zakat. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Firdaus bin Mahrosik, nombor metrik 067413. Saya akan menerangkan daripada kitab ini, daripada bab yang kelima, pasal 5. Poinnya, berhati-hati dalam mengambil ilmu agama, berhati-hati dalam fitnah ahli bid'ah dan orang-orang munafik serta para imam yang menyesatkan. Dalam bab ini menceritakan bagaimana caranya jika seseorang hendak mencari sesuatu ilmu. Adalah merupakan satu kewajipan untuk berhati-hati dalam mencari ilmu, dan bukan daripada orang yang bukan ahlinya, iaitu orang yang bukan mahir dalam bidang tersebut. Ibnu As-Sakir meriwayatkan sebuah hadis dari Imam Malik radhiyallahu anhu yang bermaksud, janganlah engkau menuntut ilmu dari orang ahli bid'ah maupun dari orang yang tidak selektif mendapatkannya. Jangan pula menuntut ilmu dari orang yang berbohong sekalipun tidak sampai mendustakannya. Hadis Rasulullah SAW, Ibnu Sirin meriwayatkan bahawa ilmu itu adalah agama. Lihatlah dari siapa yang mengambil agama darinya. Imam Al-Tabrani meriwayatkan dari Abu Darda yang bermaksud, sesungguhnya yang paling aku risaukan terhadap umatku adalah keberadaan pemimpin yang menyesatkan. Sejak awal kemunculan Islam, Rasulullah SAW sudah menunjukkan satu teladan kepada umatnya bagaimana menjadi seorang pemimpin yang baik. Beliau adalah seorang pemimpin yang mampu menyelesaikan segala perkara berdasarkan musyawarah demi tercapainya kemaslahatan tersebut. Islam mengajarkan bahawa tujuan dan tugas utama pemimpin adalah untuk melaksanakan perintah Allah dan menjalankan sunnah Rasulullah. Di samping itu, Al-Munawi begitu banyak orang yang sangat lancar lidahnya akan tapi kosong hati dan amalnya. Dia menukis ilmu untuk mencari sesuatu nasib, bahkan menjadi untuk kesombongan. Sampai itu, Ziyad bin Hudar pernah berkata, Umar berkata kepadaku, tahukah kamu apa yang menyebabkan Islam hancur? Lalu dia menjawab, tidak. Umar berkata, yang menghancurkan Islam adalah kesalahan orang alim, perdebatan orang-orang yang munafik, dan hukum dari pemimpin yang menyesatkan. Berdasarkan kesimpulan daripada bab ini menceritakan bahawa bagaimana pentingnya suatu ilmu kepada masyarakat dan bagaimana masyarakat mencarinya serta mengamalkan daripada orang yang betul-betul pakar ataupun ilmu yang sahih. Yang ke-6 ialah menceritakan
antaranya Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan dalam kitab Fath Al-Bari berkata, Allah akan mewafatkan para ulama dan mengambil ilmu bersamanya, lalu akan terjadi peristiwa di mana sebahagian orang menyerang sebahagian yang lainnya, dan para hanyalah orang yang lemah di antara mereka. Dalam sebuah hadis yang menyatakan bahawa Rasulullah berpesan kepada umat manusia supaya belajarlah sebanyak-banyak ilmu yang boleh dipelajari sebelum ilmu itu dicabut dari bumi. Kenyataan ini bermaksud hilangnya ilmu adalah bersamaan dengan wafatnya seseorang ulama. Sampai itu juga Hisham bin Urwah pernah mendengar ayahnya berkata bahawa persoalan Bani Israel akan lurus-lurus sahaja sampai banyak anak yang terlahir dari budak perempuan. Mereka akan mengatakan sesuatu yang baru berdasarkan pendapat mereka sendiri. Mereka juga akan menyesatkan orang-orang Bani Israel itu sendiri. Peganglah ajaran-ajaran sunnah, kerana itu adalah pegangan agama. Ibnu Wahab telah meriwayatkan dari Ibnu Syihab Al-Zuhri, ia berkata, sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani kehilangan ilmu yang berada di dalam genggaman mereka ketika mulai berani berfikiran bebas dan mereka mempraktikkannya. Di dalam bab ini juga menjelaskan bahawa umat yang berada pada akhir zaman ini akan menghadapi sebesar banyak perkara yang boleh membawa keburukan pada dirinya sendiri. Antaranya ialah munculnya banyak perkara-perkara bid'ah. Di samping itu pentingnya juga umat Islam berpegang teguh terhadap agamanya, diamalkannya agar tidak mudah terpesong ke lembah kejahilan. Sekian saja daripada saya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama Muhaimin Izzat bin Muhammad Azmir, nombor metrik 066233. Jadi saya akan menyambung pembentangan kawan saya tadi dengan fasa 7 dan fasa 8. Jadi kita mula dengan fasa 7 dahulu, menceritakan tentang dosa orang yang mengajak kepada kesesatan dan memberi contoh yang buruk, memberi contoh yang tidak baik. Jadi sebagai permulaan untuk fasa 7 ni, saya baca satu ayat daripada surah An-Nahl ayat 25. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Liyahmilu awzarahum kamilatan yawmal qiyamati wa min awzaril ladina yusillunahum bi khairi ilm ala sa'a ma yadirun. Sadaqallahul azim. Maksudnya, ucapan mereka menyebabkan mereka pada hari kiamat memikul dosa-dosa sendiri dan sebahagian dosa-dosa orang yang mereka sesatkan yang tidak mengetahui sedikit pun. Ingatlah alangkah buruknya dosa yang mereka pikul itu. Itu ayat daripada surah An-Nahl ayat 25. Jadi surah ini menceritakan kepada kita bahawa setiap dosa yang kita lakukan kita akan pikul, dan juga dosa orang yang kita ajak membuat kemungkaran, dosa yang kita ajak orang membuat kesesatan, keburukan, kita juga akan pikul di akhirat nanti. Sebagai contoh, saya bagi satu contoh ya. Kita mengajar orang mencuri, Jadi selepas itu, selama mana budak itu mencuri dengan cara yang kita ajar, selama mana dia mencuri, selama itulah dosa akan mengalir dalam badan kita. Walaupun kita tak mencuri, tapi kita ajar dia mencuri dan dia mencuri dengan cara yang kita ajar, selama itulah dosa akan mengalir dalam badan kita. Okey, cukup setakat itu. Jadi contoh itu menceritakan kepada kita bahawa walaupun kita tak buat, tapi kita mengajak orang buat sesat, dosa itu akan mengalir dalam badan kita. Banyak hadis menceritakan tentang perkara ini, tentang perkara dosa yang kita akan pikul ini. Jadi pengajaran yang kita peroleh daripada pasal 7 ini ialah, yang pertamanya, kita kena perbanyakkan anjuran untuk melakukan kebaikan, kebaikan ke atas orang lain. Kenapa? Sebab pasal 7 ini mengajar kita tentang apabila kita buat baik, kita akan diberi pahala dengan amalan kita, dan kita akan diberi pahala dengan dosa orang yang pahala orang yang membuat. Jadi kita dapat 2 pahala kat situ. Dan pengajaran kedua yang kita peroleh daripada pasal 7 ini iaitu
jangan mengajak orang membuat kebaikan dan membuat kemungkaran, dan of course jangan kita sendiri buat kemungkaran, membuat kesesatan. Sebab apa? Kita akan diberi azab ataupun dikira dosa dengan amalan yang kita buat itu, dan juga kita akan dikira dosa dengan amalan orang yang kita ajak buat dosa itu. Jadi kita akan tanggung ataupun pikul 2 dosa dah kat situ. Jadi pasal 7 ini cukup ceritakan untuk kita agar amar ma'ruf nahi munkar, mengajak orang membuat baik dan mencegah kemungkaran. Pasal 8 pula, kita masuk kepada pasal 8, iaitu menceritakan tentang terpecahnya umat Islam menjadi 73 golongan, dan hanya golongan ahli sunnah wal jamaah sahaja yang terselamat. Jadi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda, mafhumnya golongan Yahudi pecah kepada 71 atau 72 golongan, adapun golongan Nasrani berpecah kepada 71 atau 72 golongan, dan umatku, iaitu umat Nabi Muhammad sekitarlah, akan berpecah kepada 73 golongan, riwayat Abu Dawud. Jadi nak kata kat sini, golongan yang terselamat hanyalah golongan ahli sunnah wal jamaah. Macam kita tahu, Nabi pun amat berpegang teguh dengan ahli sunnah wal jamaah. Umat-umat selepas Nabi, sahabat-sahabat Nabi amat berpegang teguh dengan ahli sunnah wal jamaah. Sebab apa? Sebab pasal 8 ini menceritakan tentang hanya satu sahaja golongan yang akan terselamat, iaitu ahli sunnah wal jamaah. Jadi kat sini nak cakap yang kita sebagai umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW, haruslah berpegang teguh dengan ahli sunnah wal jamaah. Tak boleh terpesong sikit, tak boleh terlebih terkurang sikit. Kita pegang teguh dengan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. InsyaAllah kita akan diberkati hidup kita dan mendapat keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setakat itu saja pembentangan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Naim bin Zaiman, nombor matrik 066058. Baiklah, hari ini saya akan menerangkan mengenai tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda kiamat merupakan petunjuk ataupun isyarat tentang hampirnya kedatangan hari kiamat. Umat Islam percaya bahawa keakhiran alam semesta inilah sebahagian daripada rahsia Allah, dan tiada satu makhluk pun yang mengetahui waktu sebenar berlakunya kiamat. Walau bagaimanapun, Nabi Muhammad SAW memberitahu bahawa sebelum tiba hari kiamat itu, tanda-tandanya akan muncul dan disaksikan oleh manusia. Turutan tanda-tanda tersebut bermula dengan tanda-tanda yang kecil dan kemudian disusuli dengan tanda-tanda yang besar. Contoh yang pertama adalah orang yang baik berkurang, sedangkan orang yang jahat semakin ramai. Ini berdasarkan hadis daripada Nabi Muhammad SAW yang bersabda, tidak akan terjadi hari kiamat sehingga anak seseorang menjadi penyebab kemarahan bagi orang tuanya, dan hujan akan menjadi panas, dan akan bertambah banyak orang yang tercela, dan akan berkurang orang-orang yang baik. Anak-anak yang menjadi berani melawan orang-orang tua, dan orang jahat berani melawan orang-orang yang baik. Hadis riwayat Imam At-Tabarani. Okey, yang kedua adalah gunung-gunung di Mekah mulai berlubang. Ini berdasarkan hadis daripada Nabi Muhammad SAW. Pada suatu hari aku menuntut, hadis Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga adalah bayangan Kaabah tidak lagi nampak. Ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan kepada para sahabat bahawa kiamat akan terjadi jika as-sa'ah telah membentangkan bayangannya sehingga bayangan Kaabah tidak akan lagi tampak. As-sa'ah sendiri merupakan salah satu kata kiasan untuk kiamat. Okey, yang keempat adalah ramai orang soleh yang meninggal dunia. Tidak akan datang hari kiamat sehingga Allah yang mengambil orang-orang yang baik dan ahli agama di muka bumi ini, maka tiada tinggal di atasnya kecuali orang yang hina dan yang buruk, yang tidak mengetahui yang ma'ruf dan mengingkari kemungkaran. Hadis riwayat Ahmad. Okey, seterusnya saya akan menerangkan mengenai orang yang meninggal mampu mendengar dan berbicara. Tentang jenazah yang mampu mendengar, Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu anhu telah meriwayatkan daripada Anas radhiyallahu anhu daripada Nabi Muhammad SAW. Artinya, apabila seorang mayat telah diletakkan dalam kubur dan orang-orang telah meninggalkannya,
Maka dua malaikat mendatangi dia dan bertanya, bagaimanakah pendapatmu mengenai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dia menjawab, aku bersaksi ia adalah hamba Allah dan Rasulnya. Maka malaikat berkata, lihatlah tempatmu di neraka telah diganti dengan syurga. Maka orang itu pun boleh melihat syurga dan neraka. Adapun orang kafir dan munafik, maka dia akan menjawab, aku tidak tahu. Dulu aku berpendapat sebagaimana pendapat orang-orang yang lain. Maka dikatakan kepadanya, kamu tidak tahu dan tidak mahu mengikuti orang-orang yang tahu. Kemudian dipukullah dia dengan palu dan menjerit yang boleh didengari oleh penghuni di sekitarnya. Selain itu, Al-Imam At-Tabrani menyebut dalam kitabnya Al-Awsat meriwayatkan daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, artinya sesungguhnya mayat mengetahui siapa yang memandikannya, mengkafaninya dan yang memasukkannya ke dalam lihat. Sa'id bin Zubair berkata, sesungguhnya orang yang telah meninggal dunia tahu akan keadaan keluarganya yang masih hidup. Jika kerabatnya baik, dia akan merasa bahagia. Jika kerabatnya buruk, maka dia akan berasa sedih. Ibnu Munabbih berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala membina istana di langit ketujuh yang dinamakan dengan Istana Al-Bayda untuk mengumpulkan roh orang-orang mukmin. Jika ada penduduk bumi yang meninggal dunia, maka dia akan disambut para roh dan ditanya tentang berita penduduk bumi, sebagaimana pertanyaan untuk keluarga baru datang daripada pemergiannya. Seterusnya Rasulullah SAW bersabda, roh orang mukmin keluar dengan aroma paling harum yang pernah dijumpai dan para malaikat akan naik ke langit dengan membawa roh tersebut melewati roh para umat terdahulu. Mereka bertanya, roh siapakah itu? Dijawab, ini adalah roh si fulan bin si fulan. Sampai akhirnya para malaikat sampai di pintu langit kedua, pintu langit dunia. Lalu dibukakan pintu untuk mereka dan mereka digiring oleh malaikat muqarrabin yang berada di tiap-tiap lapisan langit sampai terhenti di langit yang ketujuh. Maka Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, tulislah nama-nama orang ini di dalam Illiyin. Telah berkata Al-Imam Haramain Al-Faqih Al-Juwaini, artinya telah bersepakat ulama salaf sebelum munculnya perdebatan pendapat bahawa orang yang meninggal dunia akan kembali dihidupkan, dan di dalam kuburnya juga tentang pertanyaan dua orang malaikat dan siksa kubur bagi orang yang buat dosa. Okey, sekian saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Kesimpulannya daripada keseluruhan kitab ini, pada akhir pembahasan kitab ini kita akan dapat tahu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala lah yang mengetahui segala kebenarannya, dan hanya kepadanya juga sahaja tempat kita datang dan tempat kita pergi yang abadi ataupun selama-lamanya. Dialah zatnya mencukupi dan sebagai wakil yang terbaik. Tiada daya upaya kecuali dari Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Tinggi dan Maha Agung. Semoga salawat dan salam tetap tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya serta generasi tabi'in dan pengikut para tabi'in sehingga ke hari kiamat. Segala puji Allah semesta, Tuhan semesta alam. Sekian.